bertemukan dengan status terkini usaha kerajaan untuk menoktahkan miskin tegar dan mekanisme yang digunakan bagi menentukan kategori miskin tegar antara tumpuan sidang Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat di laman web Parlimen, perkara berkenaan dikemukakan oleh Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof kepada Perdana Menteri pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri. Jadi untuk laporan sidang Dewan Rakyat terus saja bersama rakan setugas Umar Fatih Ramayah. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas di studio dan hari ini memasuki minggu kedua mesyuarat ketiga penggal ketika Parlimen ke-15 yang berlangsung selama 35 hari. Dan hari ini, hari Selasa, tentunya tumpuan terarah kepada soal jawab Perdana Menteri ataupun PMQ, dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar tadi mengumumkan bahawa Jabatan Audit Negara akan melakukan pengauditan terhadap 2,000 syarikat berkaitan kerajaan ataupun GLC dalam usaha memperkukuhkan accountability di semua peringkat pengurusan. Dan beliau yakin tindakan itu bakal menjadi kejutan yang akan memastikan semua pihak lebih bertanggungjawab. Mungkin kita boleh dengarkan sedikit petikan beliau sebentar tadi. Pandangan tentang laporan Bank Dunia telah diambil kira di antara sebab mengapa kita meneliti semula. Dan dalam syarat dengan Menteri Besar dan Ketua Menteri, saya juga telah menegaskan perlu Ketua Audit campur kerana kadang-kadang kita tidak dapat pantau sehingga peringkat bawah. Dan kecelaruan banyak juga berlaku di kalangan agensi yang terus catat kerugian tahun demi tahun. Dan oleh itu kita harus bertanggungjawabkan mereka. Walaupun saya terima bahawa kenyataan mereka tidak boleh disamakan semuanya dengan sektor swasta kerana dia ada tanggungjawab, umpamanya pelaburan dalam negara. Keduanya, tidak semua tapi sebahagian besar. Keduanya PMKS, ketiganya Bumiputera, itu tidak dikenakan kepada syarikat swasta. Walau bagaimanapun dari segi prestasi harus dinilai, dan syarikat-syarikat tidak mencatat keuntungan atau pengurusan yang lemah tidak harus mengambil anggapan bahawa mereka akan terus diberi bonus. Selama ini umpamanya saya lihat kadang-kadang 6 bulan, 8 bulan bonus dianggap sebagai satu perkara biasa. Ini sudah kita hentikan. Ya, sejak tahun lalu saya dah hentikan bahawa mereka harus juga ambil kira bahawa mereka dipilih untuk memenuhi satu tanggungjawab. Sebahagian besar mereka menjalankan, saya tidak boleh nafikan. Ya. Sebab itu umpamanya dalam ucapan Melayu saya sebut Ramly Burger. Itu dah jadi jaringan yang besar, tapi dari awal telah dibantu oleh BSN. Kemudian Aerodyne yang sekarang kalau ikut Google itu ambil drone dari Aerodyne. Hampir semua keperluan drone oleh Google itu diambil dari syarikat Aerodyne yang berpangkalan di Malaysia. Di Aerodyne juga telah dibantu daripada awal oleh Khazanah dan Kuab. Jadi kegesaan supaya terus beri pantauan, dan kita juga telah bersetuju supaya Ketua Audit Negara mengaudit semua 2,000 ini, sehingga akan satu jadi kejutan supaya semuanya akan lebih bertanggungjawab. Kerana kadang-kadang pelanggaran itu masih berterusan di beberapa peringkat dan tidak ada jalan lain tetapi untuk kita jalankan audit dan memantau terus. Terima kasih. Dan beliau berkata demikian kepada soalan tambahan Ahli Parlimen Paya Besar Datuk Muhammad Shahar Abdullah mengenai prestasi syarikat GLC yang jauh berbeza dengan syarikat-syarikat swasta. Dalam pada itu menjawab soalan asal Datuk Shahar Abdullah, Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan akan menjalankan rasionalisasi ke atas badan-badan berkanun bagi memastikan matlamat asal penubuhan mereka tercapai, terutamanya dalam memperkukuhkan ekonomi Bumiputera dalam perusahaan mikro, kecil dan sederhana PKMS. Ini termasuk menggabungkan beberapa entiti yang mempunyai fungsi serupa untuk mengekalkan pertindihan dan meningkatkan kecekapan agensi-agensi tersebut. Dan kita dengarkan dulu jawapan beliau sebentar tadi. Badan-badan berkanun, BPP, Persekutuan dan syarikat berhad menurut jaminan sebagai agensi itu pada peringkat awal untuk memenuhi maksud-maksud tertentu. Tetapi bila dikaji semula seperti mana yang disinggung oleh Yang Berhormat, memang ada pertindihan dan kadang-kadang perlu diperingatkan tentang matlamat asalnya. Apakah matlamat asalnya? Menjana pertumbuhan, commercially viable, tapi di samping itu memenuhi agenda negara, dan kini ekonomi madani termasuk kekuatan ekonomi Bumiputera. Jadi setelah melihat itu, kita putuskan untuk
menubuhkan pejabat penyeras rasionalisasi badan-badan kanun, termasuk CLBG, Syarikat Berhad Menurut Jaminan. Dan ini dipungsikan oleh mantan KSP, Datuk Asri. Di samping itu, untuk memantau supaya pelaksanaan itu benar-benar jelas, kita asaskan apa yang disebut sebagai pantau madani yang dipungsikan oleh Saudara Khalid Latif dengan maksud menentukan tidak tersasar bila matlamat. Sudah disentuh oleh Ketua Audit Negara tentang beberapa pelanggaran dan ini harus dipastikan. Jadi yang pertama yang dibangkitkan ialah tentang kedudukan syarikat. Ada yang telah dimajukan seperti mana yang saya sentuh dalam ucapan belanjawan, iaitu MEFCOM dan CAM, itu yang telah disatukan, digabungkan. Keduanya tentang HDC, Perbadanan Pembangunan Halal, dan Matrik. Kerjanya lebih kurang sama, jadi lebih baik disatukan, jimat kos dan lebih cekap dan efisien. Keduanya tentang perlu peringatan supaya badan-badan ini walaupun bebas di bawah lembaga masing-masing, tapi tidak harus ketepikan prinsip tata kelola dan tadbir urus yang ditetapkan. Kerana kita pastikan kadang-kadang pembayaran bagi pengurusan itu terlalu tinggi ketimbang tugas mereka atau keuntungan syarikat. Yang keduanya kita lihat umpamanya keperluan supaya pemusatan kegiatan yang menekankan kepentingan PMKS, syarikat tempatan, ekonomi negara dan kedudukan Bumiputera. Kerana seringkali kadang-kadang agensi-agensi ini walaupun dibentuk pada peringkat awal untuk memenuhi keperluan Bumiputera, tetapi nampaknya kegiatan itu akhirnya penuh dari segi kepentingan komersial dan diketepikan. Jadi hal-hal ini kita telah cuba betulkan dan laporan akan dimukakan dari masa ke semasa. Dan soalan mengenai pelantikan ahli lembaga GLC juga dibangkitkan di mana ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim, mencadangkan ahli lembaga dilantik dari kalangan profesional dan bukan ahli politik. Dan menjawab soalan itu, Perdana Menteri memberitahu kerajaan tidak pernah mengamalkan diskriminasi antara ahli politik dan bukan ahli politik. Tetapi keutamaan tetap diberikan kepada golongan profesional dan melalui proses semakan ketat oleh beberapa agensi penguatkuasaan termasuk LHDN, SPRM dan juga polis. Dan menurutnya langkah itu bertujuan untuk memastikan individu yang dilantik mempunyai rekod bersih dan profesionalisme yang tinggi. Dan beralih ke soalan yang dibangkitkan oleh ahli Parlimen Rantau Panjang, Datuk Siti Zalia Muhammad Yusof mengenai mekanisme yang akan digunakan bagi menentukan kategori miskin tegar. Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan kini mengubah pendekatan dalam memberikan bantuan kepada golongan berpendapatan rendah dari berdasarkan jumlah pendapatan kepada per kapita bagi memastikan keadilan dan pengagihan bantuan kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Dan kita dengarkan dulu sedikit petikan beliau sebentar tadi. Ini soalan kedua tentang mekanisme. Memang dulu kita ambil pendapatan, ya. Tetapi kita lihat ada kelemahan dari segi pendapatan ini. Umpamanya, kalau pendapatannya RM2,000 sebulan, tapi ada 4 isi rumah, ya, maka yang pendapatan sebenarnya RM500. Berbeza daripada RM2,000, 8 isi rumah, pendapatannya RM250. Sebab itu sekarang ini dirubah daripada pendapatan kepada per kapita. Jadi per kapita saya rasa lebih tepat, tidak ambil kira pendapatan tetapi dari segi per kapita kerana lihat juga berapa orang anak dan tanggungan.
Dan itu antara soalan-soalan yang dibangkitkan ketika soal jawab Perdana Menteri ataupun PMQ sebentar tadi. Dan tentunya soalan beberapa isu lain turut mencuri tumpuan. Antaranya kalau saya boleh kongsikan di sini, soalan ataupun pertanyaan dari ahli Parlimen Ipoh Timur Lee Chuan Ho pada sesi soal jawab yang meminta Menteri Pendidikan menjelaskan status terkini pemberian voucher buku seperti yang telah diumumkan dan beberapa jumlah peruntukan yang telah disediakan. Dan selain itu, ahli Parlimen Batang Sadong Rodia Swapi mengemukakan soalan kepada Menteri Perladangan dan Komuniti mengenai langkah strategik untuk meningkatkan hasil komuniti sawit memandangkan pengeluaran semasa yang semakin menyusut dikuatiri meletakkan industri sawit dan senasib dengan getah yang tidak lagi mampu menampung keperluan negara. Dan setelah selesai sesi soal jawab hari ini, persidangan akan diteruskan dengan akan disambung semula dengan perbahasan peringkat dasar rang Undang-Undang Perbekalan 2025 yang memasuki hari kedua hari ini. Dan saya kira itu sahaja perkongsian saya dari Dewan Rakyat pada jam ini. Kita kembali ke studio. Terima kasih.